Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah kerana dia masih lagi diberikan kesihatan pada kita. Bersyukur juga kepada Allah kerana masih lagi diberi peluang untuk kita bersama-sama menimba ilmu, insya-Allah. Semoga Allah terus memberikan kepada kita bermacam-macam lagi kesempatan, insya-Allah. Amin ya rabb. Okay, anak-anak semua, alhamdulillah hari ini kita akan sentuh tajuk ketiga dalam bab 4, iaitu reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Okay. Sebelum itu kita berterima kasih kepada Cikgu Anita Paramasbaran daripada SMK Seri Bintang Utara Ceras, Kuala Lumpur, kerana sudi berkongsi kepada kita nota-nota yang sangat berharga ini. Semoga anak didik Cikgu Anita juga akan cemerlang semuanya, seperti mana anak didik saya semuanya akan cemerlang, insya-Allah. Okey, hari ini terus buang masa, kita terus kepada reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Malayan Union sebelum ni kita dah sentuh bahawasanya ada yang suka, ada yang tak suka. Okey, hari ini kita tengok apa reaksi orang Melayu terhadap Malayan Union. Yang pertama, reaksi dari raja-raja Melayu. Okey, raja-raja Melayu, anak-anak, mereka memang membantah Malayan Union. Bagaimana caranya? Pertama, membawa kes Malayan Union kepada Mahkamah Tinggi England. Yang kedua, menghantar surat bantahan ke London. Yang ketiga, menyokong Kongres Melayu. Yang keempat, Permaisuri Perak memimpin gerakan menentang Malayan Union. Dan yang kelima, memulaukan upacara pelantikan Governor Malayan Union. Ini cara raja-raja Melayu menentang Malayan Union. Kita tengok pula bagaimana cara rakyat menentang Malayan Union. Yang pertama, bantahan menggunakan akhbar Melayu. Yang kedua, bantahan oleh para cendekiawan, orang pandai-pandai. Okey, yang ketiga, bantahan Persatuan Melayu. Yang keempat, bantahan di negeri-negeri Melayu. Yang kelima, mengadakan Kongres Melayu. Dan yang keenam, UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran. Bantah kita tak ada dah sampai pertumpahan darah. Okey, kita lebih kepada sikap bersederhana, sekadar demonstrasi begitu. Okey. Kita teruskan. Penentangan terhadap Malayan Union oleh tiga pihak: Raja Melayu, orang-orang Melayu dan bekas pegawai British yang pernah bekerja di tanah Melayu. Ada juga bekas pegawai British yang pernah bekerja di tanah Melayu. Mereka ni pun yang dah faham tentang orang Melayu lah. Mereka pun menolak Malayan Union. Okey. Seterusnya, raja-raja Melayu menentang Malayan Union kerana yang pertama, anak-anak, Malayan Union merupakan bentuk penjajahan secara mutlak oleh kerajaan British. Nampak sangat-sangat British nak berkuasa mutlak. Ya, seterusnya, Sultan Melayu kehilangan kedaulatan dan kuasa politik yang selama ini menjadi hak Raja Melayu. Sultan Melayu menjadi boneka lah, senang cerita begitu. Itulah sebabnya kenapa Raja Melayu menentang keras, membantah keras Malayan Union. Seterusnya, anak-anak, bagaimanakah cara pembentangan oleh Raja Melayu? Tadi dah tengok dah. Kita dah cerita tadi. Dia 5 cara macam ni lah. Bawa kes ke Mahkamah Tinggi, menghantar surat bantahan ke London, menyokong Kongres Melayu, Permaisuri Perak memimpin gerakan Malayan Union, memulaukan upacara pelantikan Governor Malayan Union. Itu dia. Okey. Baik. Cara penentangan Raja Melayu. Yang pertama, membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England. Bagaimana? Semasa persidangan Raja Melayu di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar, Perak, 1946, keputusan yang telah dibuat ialah mengemukakan bantahan melalui Mahkamah Tinggi England. Sultan Kedah, Perak dan Johor akan ke England sekiranya kehadiran mereka diperlukan. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, yang seterusnya, kes bantahan yang dikemukakan ialah Michael telah mendapatkan persetujuan daripada Raja-Raja Melayu dengan cara yang tidak sah. Tidak sah, dia paksanya, diugutnya, dia gitu. Okey, Michael jahat. Seterusnya, menghantar surat bantahan ke London. Okey, surat bantahan ke London oleh George Henry Hall. Okey, terhadap George Henry Hall. Sultan Kedah, Perak, Johor mendakwa mereka diperdaya oleh kepada George Henry Hall.
mendakwa mereka diperdaya oleh Harold McMichael. Raja-raja Melayu yang lain mendakwa diugut supaya menurunkan tanda tangan tanpa menyedari akibatnya. Juga menggunakan Telegram, bukan Telegram yang sekarang, lain, Telegram dulu lain. Pada kerajaan British dengan oleh Tunku Syed Putera Kamalulail menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap tindakan Harold McMichael. Seterusnya baginda tidak diberi peluang untuk mendapatkan nasihat dari pembesar negeri. Tak sempat nak mendapat nasihat, tak sempat nak bermeeting, nak bermesyuarat sekalipun. Dipaksa. Bahasa Limbang dipajal. Dipajalnya. Seterusnya, cara penentangan orang Melayu, Raja Melayu ialah menyokong Kongres Melayu. Perjumpaan Kongres Melayu pertama 1946. Ini perjumpaan ni ramai-ramai. Perjumpaan ni Kongres sebenarnya. Pada 1 hingga 3 Mac 1946, satu perjumpaan diadakan dengan menggabungkan 41 pertubuhan Melayu bagi membentuk Kongres Melayu di seluruh tanah Melayu. Ia bermatlamat untuk menyatupadukan orang Melayu dalam satu badan penyuaraan yang kuat supaya Malayan Union dimansuhkan. Berkumpulnya orang Melayu ketika itu untuk membantah Malayan Union. Makin ramai makin bagus. Sultan Hishamuddin Alam Shah Ibn Al-Mahrum Sultan Aliuddin Sulaiman Shah menderma sebanyak 15,000 dolar kepada Persatuan Melayu Selangor yang menjadi tuan rumah Kongres Melayu pertama. Baginda juga merasmikan pembukaan kongres tersebut. Tengok, Raja Melayu menyokong penuh Kongres Melayu ketika itu yang menentang Malayan Union. Kongres Melayu pertama 1 hingga 4 Mac 1946 di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ni ramai orang ni, ramai. Dihadiri oleh 41 persatuan seluruh tanah Melayu. 41 persatuan, ramai tu. Dirasmikan oleh Sultan Selangor ketika itu iaitu Sultan Hishamuddin Alam Shah. Seterusnya pengerusi Kongres Datuk On bin Jaafar. Hasil Kongres yang pertama, mereka bersetuju menubuhkan United Malays National Organisation iaitu UMNO untuk menentang Malayan Union, dan di sinilah terbentuknya idea tu. UMNO. Datuk On Jaafar, anak-anak Datuk On Jaafar, ini muka dia. Ayah kepada cari siapa ya. Pegawai daerah Batu Pahat, Presiden UMNO yang pertama, orang Johor ya. Seterusnya, cara penentangan oleh Raja-Raja Melayu. Yang keempat, Permaisuri Perak memimpin gerakan Melayu, memimpin gerakan menentang Malayan Union. Sultan Wife lead protest of women against union. Dia gitu. Baik, ni di Perak So, Permaisuri sendiri turun. Hebat. Marah sungguh perkara dengan Malayan Union tu ya. Marah sungguh. Bukan main-main tau. Pada 28 Mei 1946, ahli Parlimen British tiba di Kuala Kangsar, Perak. Perhimpunan besar-besaran di Padang Bandar Diraja Kuala Kangsar. Ini diadakan untuk menunjukkan rakyat dan raja dan rakyat bergabung untuk menentang Malayan Union. Tuanku Permaisuri Perak, Raja Perempuan Kelsom, mengetuai barisan hadapan perarakan bersama-sama dengan wanita di negeri Perak. Perarakan itu berjalan melintasi Raja-Raja Melayu, ahli Parlimen British dan pemimpin Melayu yang berada di atas pentas. Semua sangat kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh Tuanku Permaisuri Perak itu. Bantahan secara terang-terangan kepada Malayan Union, yang membonekakan Raja-Raja Melayu. Seterusnya, memulaukan upacara pelantikan Governor Malayan Union. Ada upacara pelantikan mereka pulaukan, boykot. Kita tengok baca dulu Raja-Raja Melayu memulaukan upacara pelantikan Governor setelah perjumpaan dengan Datuk On Jaafar di Hotel Station. Datuk On Jaafar mempersembahkan resolusi Kongres Melayu iaitu memohon Raja-Raja Melayu supaya bersama-sama dengan rakyat memboikot upacara pelantikan Governor Malayan Union. Mereka tak datang pun. Boykot. Ribuan orang Melayu yang berhimpun di Hotel Station melaungkan Daulat Tuanku dan Hidup Melayu. Raja-Raja Melayu nekat memulaukan upacara pelantikan Governor Malayan Union iaitu Sir Edward Gain dan mengadakan sidang akbar. Ketika itulah mereka menentang, memboikot
upacara pelantikan Governor Malayan Union yang pertama. Marah orang Melayu. Okey. Kongres Melayu kedua anak-anak berlangsung pada 30 hingga 31 Mac 1946. Okey, tujuannya adalah membantah pengisytiharan Malayan Union pada 1 April 1946. Okey, membantah. Kongres Melayu kedua tujuannya membantah. Alhamdulillah. 3 perkara telah diputuskan dalam Kongres Melayu kedua ni ialah yang pertama, Raja Melayu akan memulaukan Majlis Pelantikan Sir Edward Gen. Yang kedua, memimpin orang Melayu yang dilantik menganggotai sebarang Majlis Pentadbiran Melayu Union untuk meminta orang Melayu yang dilantik menganggotai sebarang Majlis Pentadbiran Melayu Union untuk memulaukan pelantikan tersebut. Yang ketiga, menuntut orang Melayu berkabung selama 7 hari dengan melilitkan kain putih pada songkok. Ini tanda berkabung lah ni. Okey. Tak suka. Yang terusnya, penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Ini tadi saya kata tadilah. Bantahan menggunakan akhbar Melayu, sepertinya utusan Melayu Warta Negara Majlis. Bantahan para cendekiawan, contohnya tokoh pentadbiran Melayu, tokoh wanita. Bantahan Persatuan Melayu, yang tadi itulah kongres tadi tu kan. Bantahan di negeri-negeri Melayu, di negeri Kelantan, Kedah, Johor, mengadakan Kongres Melayu. Contohnya UMNO mengajukan bantahan secara besar-besaran di negeri Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Selangor. Okey, penentangan oleh rakyat. Tengok yang pertama, bantahan menggunakan akhbar Melayu. Okey, utusan Melayu Singapura, Majlis Kuala Lumpur, Warta Negara Pulau Pinang. Tindakan akhbar ini menyuarakan bantahan yang keras terhadap Malayan Union. Mereka mengecam dan mengutuk Malayan Union kerana merugikan orang-orang Melayu. Menyeru orang Melayu mengadakan perhimpunan besar-besaran menolak Malayan Union. Sentiasa melaporkan perkembangan berita penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Ini 3 surat khabar ini sentiasa menyemarakkan semangat penentangan terhadap Malayan Union. Itu dia. Okey, penentangan melalui akhbar juga. Tengok ni, menggunakan akhbar majlis di Kuala Lumpur. Akhbar yang mula-mula menentang Malayan Union, seru orang Melayu bersatu. Ini akhbar majlis. Yang kedua, utusan Melayu di Singapura menyeru raja-raja Melayu memikirkan kesannya jika Malayan Union tidak ditentang. Seterusnya Warta Negara di Pulau Pinang, menggesa orang Melayu supaya menentang Malayan Union. Semua ni. Okey, menggesa orang Melayu supaya tentang Malayan Union. Okey, tak ada baiknya Malayan Union ni, menyakitkan aja. Okey, seterusnya bantahan cendekiawan. Tokoh pentadbiran Melayu, tokoh wanita. Tokoh pentadbiran Melayu. Siapa cendekiawan tersebut? Datuk Jaafar, okey. Datuk Nik Ahmad Kamil Zakbar, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Wan Mat Yusof, Datuk Hamzah Abdullah dan Datuk Abdul Rahman Muhammad Yasin, pemimpin Melayu Johor. Mereka inilah para cendekiawan lelaki. Okey, tokoh wanita pula Cikgu Zahara Abdullah, Halimatun Abdul Majid, Salihah Muhammad Ali, Zahara Tamin, Datin Putih Mariah Ibrahim Rashid, Asnah Ishaq di Pulau Pinang. Okey. Di Batu Pahat pula Cikgu Zahara Abdullah, ahli pertubuhan pergerakan Melayu Semenanjung Johor, berucap, jika apa sekalipun terjadi, kami kaum wanita akan turut mengembeleng tenaga bersama-sama kaum lelaki bagi mendapat kembali hak-hak kami. Itu dia semangat tokoh wanita ketika itu menentang Malayan Union. Okey, ini dia gambar tokoh pentadbiran Melayu Datuk Nik Ahmad Kamil, tokoh wanita Datin Putih Mariah Natimatul Abdul Majid. Ini yang ada dalam simpanan saya. Okey. Baik, kita berhenti dulu di sini. Kita masuk dalam slide yang ini lepas ini. Sekian. Assalamualaikum.